Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Saya berdiri di sini pada malam ini kerana diamanahkan untuk menyampaikan sedikit tazkirah. Sebenarnya tazkirah ni lebih kepada untuk diri saya sendirilah. Tapi kalau ada yang baik daripada perkongsian saya pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ambil yang baik daripadanya. Dan tajuk yang telah diberikan adalah hubungan salat dan puasa. Hubungan salat dan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Yang bermaksud Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah menyaksikan ataupun mempersaksikan tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan bahawasanya Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan mendirikan salat dan menunaikan zakat ataupun membayar zakat dan mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, daripada hadis yang telah dikongsikan tadi dapat kita lihat bahawa salat dan puasa ini merupakan ibadah yang sangat-sangat besar bagi seorang Muslim. Kenapa? Kerana kedua-dua perkara ini merupakan rukun Islam. Jadi kalau seseorang itu mendakwa, klaim dirinya seorang Muslim, tak bolehlah dia nak tinggalkan salat, tak bolehlah dia nak tinggalkan berpuasa pada bulan Ramadan tanpa sebab-sebab yang munasabah lah, yang dibenarkan oleh syarak. Jadi ini dua perkara merupakan ibadah yang sangat besar bagi seorang Muslim. Dan antara salat dan puasa ini sebenarnya terdapat banyak hubungan, kalau kita lihat betul-betul, hubungan yang sangat rapat, yang sangat erat antara salat dan zakat. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita mentadabbur, kita tadabbur hikmah salat tu sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menahan ataupun menjauhkan seseorang itu daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi itu antara hikmah salat. Dan kalau kita singkap pula berkenaan dengan puasa. Puasa ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam kan kita ada banyak puasa kan. Orang bukan Islam pun ada puasa dia. Ada intermittent fasting lah, ada puasa nak ambil darah lah dan sebagainya. Tapi puasa dalam Islam ni dia bukan hanya sekadar menahan diri kita daripada lapar, daripada dahaga. Bukan itu saja. Tapi sebenarnya puasa itu kita diminta untuk menjauhkan diri kita daripada segala perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi apa dia hubungan solat dan puasa? Kalau kita lihat tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ankabut, solat itu menjauhkan seseorang, menghalang seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Puasa pula kita perlu untuk menahan diri kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar semuanya. Tak kisahlah sama ada daripada perbuatan mulut kita, tak dibenarkan untuk kita berkata-kata kotor, mengumpat, mata kita tak dibenarkan untuk melihat perkara-perkara yang haram, telinga kita tak dibenarkan untuk mendengar perkara-perkara yang sia-sia dan sebagainya ketika kita berpuasa. Jadi kalau seseorang tu dah terbiasa melakukan salat dengan sempurna, dengan sebaiknya, dia dah menjauhkan diri dia daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, agak mudah bagi dia
untuk melakukan ibadah puasa dengan sempurna. Kerana puasa antaranya memang tak membatalkan, tapi kalau seseorang tidak menjauhkan dirinya daripada perbuatan yang keji dan mungkar, puasa dia rusaklah, sia-sia saja. Dan penting untuk kita menyempurnakan ibadah puasa kita. Kerana apa? Kerana tujuan puasa apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ayat ni popular lah. Selalunya kalau malam-malam pertama mungkin tarawih dan sebagainya, imam-imam akan baca, iaitu apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, itu tujuan sebenar puasa, supaya kamu bertakwa. Jadi penting untuk kita menyempurnakan puasa kita, jadi kita dapat mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pentingkatkan takwa ini penting? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti kita ingin darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia hubungan antara puasa dan juga salat. Yang kedua, sikit lagi saya nak kongsikan, kalau kita lihat pada bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan, di siang hari kita sebagai orang Islam dituntut untuk apa? Dituntut untuk menahan diri kita daripada segala perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasalah pada waktu pagi. Pada waktu malamnya pula kita disuruh untuk apa? Kita disuruh, dia bukan disuruh lah, tapi amat-amat digalakkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bukan satu perkara yang main-main ataupun bukan ganjaran sedikit-sedikit. Tapi siapa yang menghidupkan Ramadan, ganjarannya adalah dia akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dalam Fathul Bari, dalam mensyarahkan makna barang siapa yang menghidupkan Ramadan itu, mengatakan bahawa barang siapa yang menghidupkan Ramadan itu adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bersalat. Dan kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menukilkan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana mengatakan bahawa barang siapa yang menghidupkan Ramadan, bermaksud barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih. Yang mana salat yang insya-Allah kita akan tunaikan sebentar lagi, salat tarawih. Jadi dekat sini dapat kita lihat bahawa pada waktu yang pagi, kalau seseorang itu hendak mencapai ganjaran-ganjaran dalam bulan Ramadan secara maksimum, pada waktu pagi dia haruslah berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu malam pula dia haruslah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Baru dia dapat dua-dua. Pagi dapat pahala puasa, dan kemudian yang pada waktu malam, kalau dia hidupkan dengan penuh keimanan dan pengharapan, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan rugilah mereka yang mana pagi puasa, malam tak lakukan apa-apa ibadah. Dia dapat pahala puasa tapi tak dapat ganjaran, iaitu pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya jugalah, kalau orang yang pada malam dia hidupkan malam tapi pagi dia tak puasa, dia pagi tu tak puasa, dia dah lakukan maksiat lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Puasa tu wajib. Kalau dia tak puasa tanpa sebarang uzur syar'i, tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, dia dah kumpul dosa. Jadi itu dia hubungan puasa dan solat. Dua-dua ni sama penting. Bahkan para ulama ada mengatakan bahawa solat tu dia sebenarnya lebih penting daripada puasa. Kerana apa? Kerana solat ni tak kisahlah orang tersebut dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, dia kena solat. Cuma ada dia punya kriteria dia lah. Mungkin boleh jamak, boleh qasar, boleh solat dalam keadaan duduk dan berbaring dan sebagainya. Tapi puasa
Ada orang yang memang betul-betul tak boleh puasa dan tak perlu puasa. Dia bayar fidyah dan sebagainya lah ikut syarat-syarat dia. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang pendek ini bermanfaatlah buat diri saya dan juga buat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau mungkin ada terkasar bahasa dan tersilap kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu sekali lagi dan saya mendoakan dan saya minta agar tuan-tuan dan puan-puan juga dapat mendoakan agar kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang mana kalau dipanjangkan umur, kita keluar daripada Ramadan, kita ini ditingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama kita juga keluar daripada bulan Ramadan dengan dihapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.